Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Mama Adi selaku pensyarah kelas Sukan Karem B. Saya bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan kemahiran asas permainan karem. Nama saya Syashwini Anapupal Ravi, penombor matrik 01 DDT 21F1016. Menjelaskan keperluan permainan karem merupakan subtopik untuk hari ini. Ianya merupakan kandungan menatakan peraturan dan undang-undang permainan. Pertama adalah penentuan mula, di mana ia akan menentukan siapa yang akan melakukan pemecahan buah. Antara kaedah yang digunakan adalah duit shilling akan dilabungkan. Kedua, permainan biji karem. Biji karem berwarna putih untuk pemain yang akan memecahkan buah, di mana pemain yang akan memulakan permainan karem, manakala pemain lawan akan menggunakan biji karem berwarna hitam. Warna biji karem akan bertukar pada pusingan seterusnya. Ketiga, kedudukan pemain terbagi kepada dua. Pertama adalah acara perseorangan, di mana pemain akan duduk bertentangan. Pertukaran pula berlaku pada pusingan yang kedua. Yang kedua, acara berubu, di mana pemain dari pasukan yang sama hendaklah duduk bertentangan. Pertukaran tempat duduknya mengikut sebelah kanan pada pusingan yang kedua. Keempat, giliran memukul. Giliran memukul akan bermula dari sebelah kanan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Kavinesh dan nombor matrik saya adalah 01 DDT 21F1080. Seterusnya adalah denda beramaran, di mana amaran sekali dikenakan denda dengan sebiji karem. So, antara kesalahan yang dikenakan denda beramaran adalah pemain merehatkan tangan di atas papan karem, melintas garisan penjuru ketika membuat pukulan, pengalihan biji karem secara tidak sengaja, dan mengganggu pihak lawan ketika bermain. Seterusnya adalah denda serta-merta, di mana kehilangan giliran dan denda sebiji karem. So, antara kesalahan yang dikenakan denda serta-merta adalah pemukul, iaitu striker, masuk ke dalam lubang. Bahagian badan selain jari pemain menyentuh biji karem semasa bermain, dan memukul biji karem apabila dalam keadaan tidak boleh dipukul. So next, biji karem terkeluar daripada papan karem, di mana sekiranya biji karem terkeluar, maka biji tersebut akan dimasukkan dengan meletakkan di tengah bulatan. Sekiranya biji karem keluar atas bingkai papan dan meneliti masuk ke dalam lubang, maka kemasukan tidak dikira. So akhir sekali biji karem berpusing, di mana jika biji karem dalam keadaan berpusing ataupun keadaan lain atas papan karem, maka biji tersebut hendaklah dibiarkan seperti keadaan ia berada. Sekian, terima kasih. Nama saya adalah Pravin Analaki Sarawanan dan nombor matrik saya adalah 1107. Sekarang menyenaraikan dan menerangkan peralatan permainan. Yang pertamanya adalah papan karem. Permukaan permainan papan karem diperbuat daripada papan lapis atau apa jua papan yang sama licin dan ketebalannya tidak kurang daripada 8 mm dan ukuran minimanya daripada 73.50 cm dan maksima 74.00 cm, 4 segi sama dengan permukaan yang licin. Yang kedua adalah buah karem. Buah karem yang digunakan dalam permainan mestilah diperbuat daripada kayu yang berkualiti dan juga berbentuk bulat lepet supaya permainan berlaku dengan rancak. Yang ketiga adalah gundu, iaitu juga diketahui sebagai striker. Buah karem yang digunakan dalam permainan mestilah diperbuat daripada kayu berkualiti dan berbentuk bulat lepet yang seperti kita tahu, dan juga garis pusat buah karem tidak melebihi daripada 3.18 cm dan tidak kurang dari 3.02 cm. Yang keempatnya adalah tepung karem. Tepung yang digunakan mestilah bermutu tinggi supaya permukaan permainan kering dan licin. Tepung yang hendak digunakan tidaklah lembap supaya juga permainan berlaku dengan rancak. Yang keempat adalah kerusi karem. Ketinggian bangku atau kerusi untuk pemain duduk
tidak kurang 40.00 cm atau tidak melebihi 50.00 cm. Kerusi yang digunakan hendaklah tidak mempunyai tempat galas tangan. Dan yang keenam adalah lampu kerem. Cahaya lampu mestilah terang dan berwarna putih salji agar dapat menerangi P/K keseluruhannya atau sehingga bingkai P/K tersebut. Lampu yang disyawarkan ialah lampu kalimatang di antara 60 watt hingga 100 watt. Dan akhirnya adalah meja kerem. Meja atau kaki meja diletakkan papan kerem untuk bermain ketinggiannya tidak kurang dari 63.00 cm dan tidak melebihi 70.00 cm. Papan kerem yang diletakkan kukuh dan tidak bergoyang. Belakarkan bentuk dan saiz gelangan. Saiz papan kerem. Permukaan permainan papan kerem antarabangsa mempunyai ketebalan tidak kurang daripada 4 mm dan ukuran minimum adalah 73.5 cm dan maksimum ialah 74 cm pada 4 segi sagu ke arah dalam di 4 penjuru dan ukurannya ialah 4.45 cm di 4 penjuru. Saiz dan berat buah kerem. Garis buah kerem tidak melebihi 3.18 cm dan tidak kurang daripada 3.02 cm. Ketebalannya tidak kurang daripada 0.7 cm dan tidak melebihi 0.9 cm. Berat tidak kurang daripada 5 grams dan tidak melebihi 5.5 grams. Terdapat 9 biji putih, 9 biji hitam dan 1 biji merah. Saiz dan berat striker. Striker kerem antarabangsa berwarna putih dan hitam pula adalah gundu karang jambatan. Perbezaan ketara dari saiz dan tebal dan berat. Striker kerem antarabangsa saiz tidak melebihi 41.3 mm dan berat tidak melebihi 15 grams. Ketinggian papan dan kerusi yang ditetap ketika bermain. Kaki meja bila diletakkan papan kerem di ketinggiannya tidak kurang daripada 63 cm dan tidak melebihi 70 cm. Papan kerem yang diikuti. Spesifikasi diiktirafkan oleh Persatuan Kerem Antarabangsa sahaja dibenarkan untuk setiap kejohanan. Terima kasih pembentang Habinish. Nama saya Kasturi Balmergan dengan bermetrik 01 DDT 21F1050. Saya akan menerangkan tentang etika permainan dalam permainan kerem. Semua pemain haruslah pakai pakaian yang sesuai semasa bermain kerem seperti t-shirt berkollar dan juga tracksuit. Pakaian yang menjolok mata, seluar pendek dan t-shirt tanpa lengan tidak dibenarkan sama sekali untuk dipakai oleh pemain. Hal ini demikian kerana ia mungkin menjadi gangguan kepada pemain-pemain lain. Disiplin diri, nilai-nilai murni dan keadilan perlu diberi keutamaan dalam permainan kerem. Hal ini demikian kerana apabila kita adil dalam sesuatu permainan, kita boleh mendapat kejuangan lebih senang berbanding apabila kita menipu dalam sesuatu permainan. Pemain juga perlu bermain secara jujur semasa pertandingan. Selain itu, permainan kerem ini bebas daripada kegiatan negatif seperti dadak. Akhir sekali, keselamatan semasa bermain diutamakan dan kerem bebas daripada unsur-unsur ekstrim. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.